Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami diberi tugasan di dalam MPU 3142 iaitu subjek falsafah yang membincangkan tentang tajuk modernism dalam bidang fashion. Kami akan membentangkan isu-isu yang dalam berikut di dalam slide yang seterusnya. Satu, kami ada Kristina Wafia, Madunisha dan juga Chia Tian Ai. Selain itu, kumpulan kami juga ada Nur Aisyah, Nur Wahida Aini, Alfina Aisyah dan juga Fatin Najiha. Kumpulan kami terdiri daripada Muhammad Ikmal, Muhammad Syarul Ikmal, Khairul Azri dan juga Ahmad Aminul Hakim. Mula-mula, modernisme berkaitan dalam bidang fashion. Modernisme merujuk kepada gerakan kebudayaan dalam seni bina, muzik kesusastraan, dan seni gunaan yang berkembang 30 tahun sebelum tahun 1914. Istilah ini merujuk kepada gerakan politik kebudayaan dan seni yang muncul pada akhir abad ke-19 dan permulaan abad ke-20, serentak dengan perubahan dalam masyarakat barat. Gerakan ini menekankan kuasa manusia mencipta, membagi dan membentuk semua persekitaran mereka dengan bantuan ilmu sains, teknologi, dan uji kaji beretika. Modernisme menggalakkan penilaian semula setiap aspek kewujudan dari perdagangan ke falsafah dengan matlamat menentukan apa itu yang mengikat kemajuan sosial dan menggantikan itu dengan sesuatu kaedah yang lebih baru dan lebih. Seterusnya berkaitan dengan tokoh modernisme ialah Friedrich Nietzsche, Simon Freud, Jacques Derrida, Pablo Picasso, dan Franz Lloyd Wright. Friedrich Nietzsche ialah seorang ahli falsafah Jerman yang terkenal dengan pemikiran kritisnya tentang agama, moral dan budaya Eropah. Nietzsche menolak nilai tradisional dan cuba mencipta konsep baru yang lebih sesuai dengan zaman moden. Simon Freud ialah seorang ahli psikologi dan psikoanalisis Australia yang mengembang teori tentang kuasa bawah sedar dan yang mempengaruhi tingkah laku manusia. Freud juga menerapkan konsep seperti libido, ID, ego, dan superego. Jacques Derrida ialah seorang novelis Inggris, penulis esei, dan feminis yang terkenal dengan karyanya yang inovatif dan eksperimen dalam bentuk dan gaya. Woolf juga aktif dalam pergerakan hak wanita dan menulis tentang isu feminis dalam karya. Seterusnya berkaitan dengan ciri-ciri modernisme. Ciri-ciri modernisme mempunyai 7 bahagian. Yang pertama, penekanan pada kepribadian dan subjektiviti. Yang kedua, keterbukaan kepada pengaruh asing. Yang ketiga, eksperimen dengan bentuk dan gaya. Yang keempat, pemikiran individualistik. Yang kelima, penolakan tradisi. Yang keenam, penggunaan teknologi. Dan yang ketujuh, pencarian untuk kebebasan bersuara. Kumpulan terpengaruh yang kami pilih ialah butik pakaian dan fashion ataupun dikenali sebagai FOS. FOS dapat mewujudkan peluang untuk memodernkan fashion pakaian dengan memanfaatkan kemajuan teknologi sedia ada. Ia juga sebagai tempat di mana pelakon fashion bekerja untuk mengeluarkan idea-idea bernas dengan lebih moden dari masa ke masa mengikut kehendak orang ramai. Seterusnya, ia juga dapat membantu mengubah media tradisional dan memperkenalkan orang ramai kepada idea baharu yang menggalakkan kemajuan yang lebih selesa dari segi seni, reka bentuk, teknologi dan bentuk-bentuk kreativiti moden yang lain. Ia juga menjadi tempat pertemuan kolaboratif untuk profesional kreatif dari pelbagai bidang. Mengapa kami memilih FOS sebagai kumpulan terpengaruh? Kami berpendapat bahawa FOS merupakan pusat komersial yang bertumpu kepada pakaian berkualiti mampu milik. Butik ini berkembang pesat mengikut perkembangan inovasi dan kreativiti serta pemodenan. Organisasi ini menghadapi cabaran-cabaran dalam menempuh arus kemodenan bagi mengikut kehendak pembeli agar kekal relevan. Jadi, bagaimanakah FOS mendukung pro-modernism? Yang pertama, dengan mengekalkan reka bentuk terkini. FOS sentiasa mengeluarkan reka bentuk terkini yang relevan dengan arah aliran sesuatu masa. Contohnya, reka bentuk baju di musim perayaan dan reka bentuk baju bercorak geometri. Yang kedua, pembangunan komuniti.
FOS Pro Modernism menggalakkan inovasi dan penyelidikan terhadap fashion-fashion terkini. Mereka menjalin kerjasama dengan para pakar pereka fashion dan pempengaruh media sosial untuk mempromosikan produk pakaian mereka. Dan yang ketiga, dengan menggunakan teknologi dan bahan baharu. Butik pakaian FOS mengetengahkan penggunaan mesin-mesin canggih seperti cetakan 3 dimensi iaitu 3D printing dan pemprosesan digital bagi mengetengahkan modernisme. Bagi kontra modernisme, FOS menentang arus utama fashion. Mereka mendukung kontramodernisme dengan membezakan butiknya dari arus aliran semasa. Mereka juga mungkin menawarkan pilihan-pilihan lebih klasik daripada fashion-fashion yang cepat berubah dan dibiarkan begitu sahaja. Mereka turut mengutamakan kualiti. Mereka menyediakan pakaian yang berkualiti tinggi dalam perincian setiap pakaian yang terhasil dan mempromosikan pakaian tersebut dalam jangka masa panjang bagi mengelakkan pembaziran. Terdapat banyak kelebihan FOS. Yang pertama, pilihan pakaian yang lebih unik. Kedua, kualiti material yang lebih tinggi. Ketiga, pakaian yang sentiasa diperbaharui mengikut arus aliran. Dan yang keempat, dukungan pereka fashion tempatan maupun luar negara. Seterusnya, isu yang kami akan bincangkan ialah isu semasa. Isu semasa yang sering kali ditanya-tanya oleh rakyat kita ialah adakah nilai identiti pakaian Melayu sedang terhakis disebabkan modernisme dalam fashion pakaian. Isu semasa yang dibangkitkan ialah adakah nilai identiti pakaian Melayu sedang terhakis. Ideologi modernisme sering menggalakkan perubahan gaya hidup termasuk cara berpakaian. Ideologi ini juga sering menghasilkan pengaruh barat yang kuat terhadap fashion dan trend. Ini boleh menyebabkan minat terhadap pakaian tradisional kekurangan termasuklah pakaian Melayu. Akan tetapi, segala masalah pasti ada penyelesaiannya. Di mana ada jalan, di situ ada kemahuan. Maka, bagaimanakah isu ini boleh diselesaikan? Kita akan teruskan dengan penerangan yang seterusnya. Terdapat beberapa cara iaitu mempromosikan industri pakaian tradisional. Saya akan huraikan poin ini. Dukungan terhadap industri pakaian tradisional Melayu juga dapat memartabatkan nilai tradisional. Ini termasuk mempromosikan produk-produk pakaian Melayu yang dibuat secara tradisional dan memastikan pengiktirafan serta perlindungan hak kekayaan intelektual bagi perancang pereka pakaian Melayu. Ini supaya pakaian-pakaian Melayu nampak lebih trendy dan juga akan ramai berminat untuk memakai pakaian Melayu tersebut. Falsafah pendidikan kebangsaan. Ini menekankan pentingnya ketahanan dan kecemerlangan dalam pengembangan keterampilan, pengetahuan dan sikap yang memungkinkan individu untuk menjadi tangguh, mandiri dan mampu menghadapi tantangan dalam kehidupan. Ini juga mendorong pengembangan kepimpinan dan kewarganegaraan aktif dalam masyarakat. Ini mengajarkan nilai-nilai kepimpinan dan bertanggungjawab dan kewarganegaraan yang aktif yang melibatkan partisipasi dalam kegiatan sosial, politik dan ekonomi untuk memajukan masyarakat dan negara serta menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Yang terakhir ialah menekankan nilai-nilai kesepaduan dan keharmonian antara etnik, agama dan budaya yang beragama di Malaysia. Ini mengajarkan rakyat Malaysia untuk saling menghormati, menghargai dan bekerjasama dengan orang-orang yang dari berbagai latar belakang menciptakan masyarakat yang harmonis dan berintegrasi. Falsafah rukun negara. Terdapat dua rukun negara dalam ideologi modernisme iaitu kesetiaan kepada raja dan negara dan kesopanan dan kesusilaan. Prinsip kesetiaan kepada raja dan negara menekankan pentingnya kesetiaan rakyat terhadap institusi raja dan negara Malaysia. Rakyat hendaklah bertanggungjawab menggunakan kemodenan alat komunikasi dengan baik supaya tidak menjejaskan nama baik raja dan negara di Malaysia. Dan yang terakhir ialah prinsip ini menekankan pentingnya norma-norma sosial, adab dan etika dalam interaksi sosial. Rakyat Malaysia haruslah sentiasa sopan dan menjaga akhlak sama ada dari segi perilaku ataupun dari segi pemakaian.